Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak share kebijaksanaan seorang sahabat Rasulullah SAW, Rabi'i bin Amir. Siapakah Rabi'i bin Amir? Beliau bukan pelakon silat, filem Mat Kilau, bukan juga menteri yang menambur janji, bukan juga penyanyi Yahanana atau pelawak di Crack House. Bukan. Beliau seorang tentera dalam perang Qadisiyah yang diutuskan sebagai perunding peperangan bertemu dengan Panglima Parsi. Rustum namanya. Semasa rundingan, Rabi'i bin Amir yang kepalanya diikat dengan tali, tombak pinjam dan senjata beliau hanyalah pisau masak dapur serta menunggang keldai dan pastinya bukan pemilik Myvi atau memiliki Velfire mewah. Yang mana dialog agung ini dikagumi kajian pakar sejarawan, diakui serta diangkat oleh sarjana-sarjana Islam sepanjang zaman. Semasa sampai di istana Rustum mengarahkan mereka agar membuat Rabi'i menghormati Rustum. Pintu gerbang kota dibuka, diangkat sedikit saja dan orang-orang yang masuk terpaksa tunduk. Tapi orang beriman, Allah berikan kebijaksanaan agar sedar helah yang cuba dilakukan oleh musuh. Rabi'i tidak tunduk semasa masuk. Beliau masuk secara membelakangi, iaitu dengan membongkok sambil bergerak mengarahkan punggung ke arah Rustum. Begitulah hebatnya Rabi'i. Kisah pertemuannya ini dengan Rustum telah diceritakan oleh Ibn Kathir dalam kitabnya yang masyhur Al-Bidayah wal Nihayah. Sebelum terjadi peperangan Qadisiyah di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an semasa zaman Khalifah Al-Khattab. Rabi'i masuk dengan hanya memakai baju yang sangat sederhana dengan pedang, perisai dan keldai yang pendek. Rabi'i tetap di atas keldainya sehingga menginjak permainan ini. Maka Rabi'i datang sambil bertongkat dengan membawa tombaknya dalam keadaan posisi hujung mata tombak ke bawah sehingga menyebabkan bantal-bantal yang dilaluinya penuh dengan lubang-lubang bekas tombaknya. Rustum bertanya, "Apakah yang membuatkan kamu datang ke sini?" Dan disinilah berlakunya dialog agung tersebut. Beliau menjawab, "Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan sesiapa sahaja yang dia kehendaki dari perhambaan terhadap sesama hamba kepada perhambaan kepada Allah, dari kesempitan dunia kepada keluasannya, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Maka dia membangkitkan kami dengan agamanya untuk kami seru mereka kepadanya. Maka sesiapa yang menerima perkara tersebut, kami akan menerimanya dan pulang meninggalkannya. Tetapi sesiapa yang enggan, kami akan memeranginya selama-lamanya. Sehinggalah kami berjaya memperoleh apa yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala." Rustum bertanya, "Apa yang dijanjikan Allah kepada kamu?" Rabi'i bin Amir menjawab, "Syurga bagi sesiapa yang mati dalam memerangi orang-orang yang enggan dan kemenangan bagi yang hidup." Rustum pun berkata, "Sesungguhnya aku telah mendengar perkataan-perkataan kamu, tetapi bolehkah kamu memberi penangguhan perkara ini sehingga kami mempertimbangkannya dan kamu pun mempertimbangkannya juga?" Rabi'i menjawab, "Ya, berapa lama masa yang kamu mahu? Sehari atau 2 hari?" Rustum menjawab, "Tidak, tetapi sehingga kami menulis surat kepada para pemimpin kami." Maka Rabi'i pun berkata, "Rasul kami tidak pernah mengajarkan kepada kami untuk menangguhkan peperangan setelah bertemu musuh lebih daripada 3 hari. Maka pertimbangkanlah perkaramu dan mereka dan pilihlah satu daripada 3 pilihan apabila masa penangguhan telah berakhir." Rustum bertanya, "Adakah kamu pemimpin mereka?" Beliau menjawab, "Tidak. Tetapi kaum muslimin ibarat jasad yang satu. Yang paling rendah dari mereka dapat memberikan jaminan keamanan terhadap yang paling tinggi." Peperangan ini menyaksikan tentera Islam menang dengan kegemilangan. Peperangan ini berlaku di kota Qadisiyah, Iraq
pada bulan Muharram tahun 14 Hijrah. Pemimpin utama ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi SAW yang terkemuka. Tentera Islam berjumlah 30,000 sedangkan tentera Parsi melebihi 200,000 dan 33 ekor zirafah perang. Zirafah mana boleh perang? 33 ekor gajah perang. Di sini aku nak timbulkan beberapa persoalan dan renungan. Apa yang ingin direnungkan di sini ialah bagaimana sikap dan roh iman dan kefahaman tauhid serta visi mengangkat perjuangan Rasulullah SAW dalam diri Rabi' bin Amir agar masuk membakar semangat menjiwai setiap anak muda kita, termasuk diri aku sendiri yang tidak begitu tua dan tidaklah begitu muda. Sebagai bekas pegawai tentera, aku bukanlah seorang yang pakar dalam beragama, tetapi kisah semangat seperti ini membuatkan aku rasa sangat kecil dan kerdil serta terpanggil dalam menjiwai nilai seorang pejuang yang mencari syahid di medan jihad. Walaupun beliau bukanlah pemuja selipar yang buka pondok pengajian tahfiz dan letak selipar di atas kepala, Rabi'i seorang tokoh besar walaupun beliau hanyalah seorang tukang masak tentera melalui sebahagian riwayat sirah yang dikhabarkan. Aku ingin mengajak rakan-rakan yang masih berada dalam tentera dan bekas tentera serta pasukan-pasukan keselamatan, ahli negarawan, ahli politik, pemimpin, accountant, lawyer dan ahli muzik serta individu muslim dan semua orang awam agar dapat sama-sama membangunkan roh perjuangan dalam diri kita yang memahami tauhid serta cekal atas dasar Islam dan praktis sunnah semasa menghadapi peperangan. Walaupun kita tak sehebat Rabi' bin Amir ataupun tak sehebat pakcik komedian yang mengaku menghafal 15 juzuk Al-Quran, cukuplah kita berusaha mencari jalan ke arah itu. Di era komunikasi serba moden dan fasilitasi perang elektronik yang beranjak jitu, setiap saat kita meninggalkan jauh zaman perang pedang dan panah atau laskar dan istinjar atau pemuras dan rentakah. Pernahkah kita terfikir kita juga meninggalkan jauh asas prinsip peperangan Islam yang sangat halus dalam seni dakwah dan adab berkomunikasi namun sangat teguh dan padu dalam pelaksanaan? Adakah silibus ketenteraan kita, silibus kepimpinan dan silibus pasukan keselamatan kita mendidik pasukan keselamatan kita hingga mampu berhujah secerdas Rabi'i bin Amir sambil mengangkat Islam dan tidak menjatuhkan prinsip dakwah sendiri dan iman serta prinsip yang menjadi misi utama? Adakah semua pegawai pasukan keselamatan atau penguasa kita terlatih dalam memahami tauhid dan sunnah dan mampu berhujah seperti itu? Sedangkan Rabi'i hanya seorang tentera biasa yang telah terdidik hasil dari madrasah ilmu Rasulullah SAW tanpa Astro atau Netflix, tanpa YouTube atau TikTok. Kebijaksanaan beliau dan para sahabat tidak memerlukan ilmu Nur Muhammad Wahdatul Wujud atau martabat 7. Semoga kita dapat cerminkan diri kita. Semoga Allah lahirkan ramai lagi dalam kalangan umat Islam seperti Rabi'i bin Amir yang mempunyai keberanian, kepetahan, berhujah dan ikhlas dalam menegakkan agamanya. Amin. Terimalah pantun dari Ambo. Kecek Kelantan kawan. Terkenang ibu jauh merindu, renung dan cermin segala kesilapan. Carilah ilmu, imankan berpadu, agar muslimin maju ke hadapan. Akhir sekali, terimalah peribahasa ini. Tak ada gunung yang tinggi yang tak dapat didaki, tak ada lurah yang dalam yang tak dapat dituruni. Maksudnya, tidak ada usaha yang tidak akan berhasil, asalkan keras kemahuan. Jika tuan-tuan tak faham juga, itu pun sudah cukup. Tandanya anda lebih baik dari menjadi makcik yang naik pentas kemudian buka baju untuk pameran buah-buahan yang tidak berapa segar. Jangan lupa subscribe channel Gaza Studio dan jika video ini bermanfaat, sila like, share dan komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.